Video ni saya bukan nak review handphone. Wakil Realme dia contact saya dan dia tanya saya, Syafiq, nak tak test kita orang punya handphone baru yang kita orang apply satu teknologi untuk menyejukkan kita punya SoC dalam ni dengan lebih efisien tanpa perlu solution yang nak tebalkan handphone, letak angin masuk, cooler, bagai pelik-pelik kan. Bila Realme cakap macam tu, saya pun kata, okey, boleh, hantar handphone sebiji kat saya. Then saya akan kopakkan handphone tu. Saya nak tengok apa ada dalam tu sampai diorang boleh claim diorang punya heat management ada improve banyak. Jom kita buka handphone ni. Okey, mula-mula saya akan pakai heat gun untuk memanaskan gam di sebalik kita punya cover handphone belakang ni. Lepas tu saya kopik slow. Nampak tu. Buka. Okey, so ketat juga ni. Okey. Nice. Alright, nampak tu dalam kita punya handphone kan. Cabut belakang cover dia, sini cover dia. Not bad lah design dia. Cuma kat bawah ni saya tak tahu adakah ini thermal pad ataupun simply pad sahaja untuk bagi secure kita punya komponen dalam handphone ni. Okay, saya buka skru kejap nak tengok dalam ni. Ni kita punya bahagian board ni. Litar utama untuk handphone kita ni ada kat sini. Okay, saya cabut dia punya bingkai kejap ni. Dia ada pin-pin kecil-kecil tepi ni, kita just kopik saja. Baik-baik. Nice. Okay, bingkai ni kita letak tepi kejap dulu. Saya nak tengok dalam ni. Semua ribbon connector ni saya cabut dulu. Sebab senang saya nak buat kejap lagi. Ni bateri dia. Saya akan cabut bateri sebelah dulu dan sebelah lagi. Okay, nice. Kita kena cabut ni kuat tau. Kuat dan berhati-hati. Settle bulb bateri, letak tepi kejap. Sebelum saya nak usah dia punya part heat management, saya nak tunjuk dulu bateri. Kenapa bateri ni ada dua keping bateri, bukan sekeping saja? Sebabnya nak support quick charge ataupun fast charging. Kalau handphone yang lama, kita punya bateri ni sekeping saja. Sebabnya kita tak charge laju-laju. Handphone sekarang kita perlukan fast charging ataupun quick charge. Quick charge tu sebab apa? Sebabnya kita punya charging current tu tinggi. Kalau sekeping, kita tak boleh nak charge tinggi sangat dia punya current. Kalau tidak, bateri tu ada berpotensi untuk panas dan meletup. Untuk mengurangkan risiko kebakaran dengan haba yang tinggi tu, dia pakai dua bateri dalam mode parallel. Dia umpama kita ada dua bateri, kita parallelkan. Bukan bersiri, parallel. Supaya dia boleh terima arus yang lebih tinggi. Sekarang, letak bateri tepi. Kita tengok dia punya heat management. Okay, ini mainboard dia. Saya dah cabut sini. Okay, tengok belakang tu. Kita ada thermal paste. Thermal paste ni tujuan dia untuk pindahkan haba daripada kita punya board tadi kepada kita punya stainless steel vapor cooler bawah tu. Kan ada besi-besi warna putih tu kan? Kita nak pindahkan kat situ haba dia. Kamera utama dia pun dia sejukkan juga. Dia share je. Lekatkan pakai thermal pad kat situ, lekat kat kita punya stainless steel punya vapor cooler bawah tu. Konsep dia simple. Semua yang panas macam SoC kita kat sini kan, dia akan buang haba dekat belakang skrin kita ni guna stainless steel vapor cooling punya sistem. Kamera-kamera semua dia cuba buang haba tu, termasuklah kamera depan kita kat tepi tu. Settle part ni saya pasang balik. Saya nak tunjuk satu lagi komponen tambahan dia. Okay, pasang ni semua bagi secure. Okay, sekarang kita dah nampak dah dia punya cara membuang haba yang utama, di mana dia menggunakan body belakang skrin. Dia punya skrin pun dia akan bantu sejukkan juga. Dia ada belakang tadi kan, kita nampak dia punya macam ada besi leper tu kan. Dalam besi putih tadi tu, dalam tu ada wap air. Wap air dalam besi putih tadi tu akan sentiasa berubah-ubah. Kejap jadi air, kejap jadi wap. Kejap jadi air, kejap jadi wap. Sebabnya dia nak transfer haba semua tu. Itu akan mempercepatkan proses pemindahan haba daripada kita punya SoC, kamera semua ni ke body handphone. Dan bila dia punya luas permukaan tu besar, lagi banyak haba dapat dibebaskan. Okey, itu dia punya main lah, dia punya sistem penyejukan yang utama. Untuk improve dia orang punya handphone ni, dia orang kena buang lebih banyak haba. Sebab kalau handphone tu laju, mesti akan produce banyak haba. Sebab buat masa sekarang, SoC yang ada, memang kalau kita ambil yang laju, memang akan produce haba yang banyak. Makin laju handphone, makin banyak tenaga yang digunakan dan makin banyak haba yang dihasilkan. Kita kena buang banyak lagi. Alright, ini belakang SoC kita yang akan panas nanti. Dan bawah kat speaker ni pun akan panas kalau kita buka lama-lama. Sebab tu dia sejukkan speaker bahagian sini.
menggunakan graphite. Okay, sini dia tak graphite dan cover sini kita ada graphene. Sini 3D graphene yang luas lebar ni, dia akan connect pada belakang SoC kita tu. Nampak tu? Dia akan touch pada besi ni dan besi ni akan transfer haba pada kita punya graphene. Okey, sekarang apa benda graphene dengan graphite ni? Ianya adalah satu bahan, satu material yang ada 3 ciri utama yang popular lah. Pertama, ianya kuat. Graphene dengan graphite ni dia kuat, nampak ni? Dia halus, nipis tapi dia kuat. Yang kedua, ianya adalah konduktor elektrik yang bagus. Dan yang ketiga, ianya konduktor haba yang baik. Dia boleh memindahkan haba dengan baik. Dah lah kuat, dia pindahkan haba dengan baik pula tu. Nampak? Dia nipis je. Kuat. Contoh saya sentuh kat sini, graphene ni. Dan sini saya ada heat gun. Saya akan panaskan bahagian atas ni, saya akan terasa panas kat bawah. Okay, sebab dia lepeh je. Dia nipis saja. Okay, saya panaskan atas tu. Nampak ni. Bawah ni saya dah terasa, panas. Au, dah panas. Bila haba tu boleh dipindahkan dengan cepat, tambahan lagi dia tambah keluasan yang besar ni, lagi banyak haba tu dapat dibuangkan. Kita dah ada additional tempat untuk buang haba. First kita ada vapor cooling kat bawah ni, besar kan, besi stainless steel punya. Itu dah boleh buang haba banyak dah. Lepas tu kita tambah dengan benda ni, graphene dengan graphite. Itu yang dia improve banyak lagi tu. Okey, saya pasang balik bateri ni. Tak tahulah akan hidup ke tak hidup handphone ni. Belakang SoC ni saya dah sentuh banyak kali tadi. Saya risau kalau ada grease kat tangan saya, dia punya transfer haba tu tak bagus. Jadi saya bersihkan dengan isopropyl alcohol dan saya lap. Supaya kalau ada minyak-minyak, grease-grease kat jari saya ni akan terbuang. Duduk tempat saya buat, barulah saya connect balik dia punya bingkai ni. Just clip saja. Okay, settle tight. Okay, cun boleh buka, hidup, tak ada masalah. Sekejap saya nak try tengok speed internet kejap. Tengok okey tak kalau saya test wifi saya. Sebab tadi antena tu semua saya tak tahulah secure tak secure. Okey, connection okey. Nice, saya screw balik. Dan saya pasang balik dia punya cover belakang ni. Disebabkan saya tak ada gam yang sesuai, saya pakai sahaja gam basikal. Gam downlock ni. Kalau siapa biasa tampal tayar basikal, tayar motor, biasalah guna gam ni. Saya tak ada gam lain, jadi saya balun saja. Okay, saya letak gam tepi sini kat dia punya body dulu. Lepas tu baru saya buat kat cover dia. Dah kering sikit, agak-agak okey kering gam, saya lekatkan je balon. Saya pakai clamp, tunggu kejap biar kering. Dan saya buang dia punya sakit baki yang terkeluar kat tepi-tepi ni. Ni boleh lah jalan. Okay, nice. So, begitulah dia macam mana handphone gaming disejukkan. Bukan semualah. Ini untuk case Realme GT Neo 2 lah. Kalau handphone gaming lain mungkin lain konsep dia. Mungkin jenis yang dia nak masukkan angin yang sejuk, udara yang sejuk masuk dalam handphone dan dia keluarkan udara yang panas. Maybe macam tu. Yang macam yang Realme GT Neo 2 ni, dia punya konsep dia, dia nak bagi low profile. Dia tak nak over sangat nampak benda pelik-pelik kat luar ni. Tapi dalam masa yang sama dia nak maintain sejuk. Sebab tu prosesor pun kalau kita tengok, dia tak pakai prosesor yang paling laju. Tidak, sebab makin laju prosesor tu, makin banyak haba tu. Jadi dia nak seimbangkan lah. Dia macam dia guna prosesor yang boleh not bad laju, boleh main game apa semua okey. Tapi dalam masa sama dia tak produce terlalu banyak haba. Dan haba yang diproduce tu, yang dihasilkan oleh prosesor, dia punya SoC tu, dia boleh manage. Cara dia macam tadi, macam-macam lah. Dia guna vapor cooling depan, belakang dia pakai graphene, ada graphite. Okay, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan kakak Ada juga.